Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat ahli Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada petang ini kita akan menyambung kuliah pengajian tafsir Al-Quran Al-Karim. Sambungan daripada kuliah yang kita adakan pada bulan lepas, yang mana kita telah membaca tafsir surah Yusuf, iaitu surah yang ke-12 ya. Sambungan pada tengah hari ini ayat yang ke-54. Ayat 54 surah Yusuf, muka surat 242. Muka surat 242. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-maliku utuni bihi astakhlisuhu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Qala ij'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha'. Nusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin. Wa la ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Sebelum ni kisah yang telah kita baca sebelum ni, yang mana Raja Mesir ketika itu telah memanggil perempuan-perempuan yang telah hadir dalam majlis Zulaikha sebelum ni, kerana menunaikan permintaan Yusuf ketika itu, yang mana Nabi Yusuf ketika itu tidak mahu keluar daripada penjara, sedangkan raja telah arahkan telah memberi arahan kepada pegawai dia, meminta pegawai dia untuk memberitahu Yusuf supaya Yusuf keluar daripada penjara. Tetapi Nabi Yusuf tidak mahu keluar daripada penjara. Ini di antara peristiwa yang pelik berlaku dalam sejarah kehidupan manusia. Walaupun sudah diarahkan untuk keluar, diizinkan dan juga diarahkan, bukan dibenarkan saja, bahkan diarahkan untuk keluar. Tetapi Nabi Yusuf tidak mahu keluar. Sedangkan raja menghendaki Nabi Yusuf itu keluar. Ketika ini raja tidak kenal lagi Yusuf. Tidak kenal lagi, tak pernah tengok lagi rupa Yusuf, tidak pernah mengenali lagi Yusuf. Cuma daripada tafsiran mimpi yang disampaikan oleh Yusuf kepada penyedia minuman raja sebelum ni, dia tahu daripada pekerja raja tersebut. Daripada situlah dia dapat mengetahui sedikit sebanyak berkaitan dengan Yusuf ni. Sebab itulah dia suruh Nabi Yusuf tu keluar daripada penjara, sebagaimana kita telah baca dalam kuliah-kuliah sebelum ni. Jadi raja ni oleh kerana menghendaki Yusuf ketika itu keluar daripada penjara, jadi dia kena sempurnakanlah syarat. Raja perlu menyempurnakan syarat yang ditetapkan oleh Yusuf, mana kena panggil tu semua perempuan-perempuan yang telah hadir dalam majlis Zulaikha sebelum ni, termasuk Zulaikha sekali. Jadi apabila mereka semua datang kepada raja, raja tanya ketika itu keadaan Yusuf kepada perempuan-perempuan tersebut. Jadi ketika itulah semua perempuan yang hadir dalam majlis Zulaikha sebelum ni
mereka mengakui mereka tidak tahu apa-apa pun kesalahan Yusuf. Ya. Jadi itulah saksi Yusuf tidak bersalah. Jadi jelas. Jelas kepada raja bahawasanya Yusuf ni tidak bersalah tetapi dimasukkan dalam penjara. Cuma timbul persoalan lah, bagaimana siapa yang masukkan dia dalam penjara tu? Akhir sekali terbongkarlah, terbongkarlah suatu rahsia sebelum ni. Tidak ada orang lain lah yang memasukkan dia ke dalam penjara melainkan Zulaikha itu sendiri. Perempuan yang telah jaga dia, boleh disebut sebagai tuan dia ataupun ibu angkat dia. Telah masukkan dia ke dalam penjara. Tetapi lebih sesuai tuan dia lah. Tuan dia tu. Sebab Yusuf sebagai pekerja kepada Zulaikha dan juga suami dia sebelum ni lah. Orang suruhan, disebut sebagai orang suruhan. Terbongkarlah Zulaikha telah memasukkan dia dalam penjara ketika itu. Akhir sekali Zulaikha telah buat pengakuan lah. Telah buat pengakuan memang Yusuf tu tidak bersalah. Dialah yang telah menggoda Yusuf untuk berzina, tetapi Yusuf telah menahan diri dia sungguh-sungguh untuk tidak mahu berzina. Dan dia melakukan sedemikian kenapa? Puncanya sebab dia tidak menyucikan jiwa dia, nafsu dia tu. Berpunca daripada nafsu ni lah. Berpunca daripada nafsu, dorongan nafsu. Dorongan nafsu yang ada pada jiwa manusia ini mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Dan nafsu tu tidak salah. Memang nafsu tu Allah Subhanahu Wa Taala cipta la'ammaratun bisu, menyuruh manusia ini untuk melakukan kejahatan. Sifat nafsu tu sendiri ingin berbuat kejahatan. Nafsu tu dia suka pada perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak suka. Suka pada perkara-perkara larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kena jaga nafsu. Nafsu kita ni kita kena jaga. Nak menghilangkan nafsu tu tidak boleh. Sebab nafsu ni makhluk yang Allah cipta, memang ada pada diri kita. Sama ada dia ustaz ke, dia tok guru ke, dia nabi pun. Nabi pun ada. Kita tidak boleh kata nafsu ni tidak ada pada nabi. Kalau tidak ada nafsu, malaikat lah. Dan nabi itu adalah manusia biasa seperti kita. Tentu sekali nabi itu dia ada nafsu juga. Nabi Yusuf pun ada nafsu dia, tapi dia tahan nafsu dia tersebut. Tahan nafsu daripada mengikuti nafsu. Apa yang patut kita ikut? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala, agama Allah. Jadi apabila kehidupan kita ni kita ikut perintah Allah, barulah kita tidak ikut nafsu kita. Apabila kita tidak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud kita ikut nafsu kita. Jadi untuk itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada kita wahyu atau memberikan agama kepada kita ni supaya agama ni diikuti. Bila kita ikut agama, mana kita tidak ikut nafsu kita. Sebab tu dalam Quran ni Allah sentiasa sebutkan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutlah wahyu yang diturunkan kepada kamu wahai manusia. Quran ni, agama ni lah Allah berikan kepada kita supaya kita dapat ikut agama tersebut. Bila kita ikut agama, barulah selamat nafsu kita. Kalau kita tidak ikut agama, bermaksud kita ikut nafsu kita. Jadi dorongan nafsu ni memang ada pada diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan agama ni, perintah daripada wahyu. Apa yang disukai oleh nafsu tu jangan ikut. Nafsu dia suka berzina, jangan berzina. Allah katakan. Nafsu suka minum arak, Allah kata jangan minum arak. Nafsu suka berjudi, Allah kata jangan berjudi. Jadi bertempulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan nafsu. Jadi nak ikut nafsu kah? Nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ujian lah, dia ujian syar'i. Mana syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai ujian untuk kita semua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, untuk Allah Ta'ala uji kamu, siapakah di kalangan kamu ini yang paling baik amal dia. Manusia yang paling baik amal dia itu manusia yang mengikuti agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan dia. Jadi dalam hadis 40 kalau kita baca hadis 40, ada satu hadis, saya tak pasti hadis ke-5 ataupun hadis ke-6, gitulah lebih kurang. Nabi SAW adakah satu perumpamaan. Nabi kata,
ala anna likulli malikin hima. Ketahuilah setiap raja, setiap raja dululah, setiap raja dulu, mereka ni memiliki hima. Hima di sini dengan arti kata padang rumput yang hijau, padang rumput yang menghijau, yang cantiknya subur lah. Padang ragu, kita kata padang ragu atau padang rumput yang menghijau. Biasanya kalau padang ragu ni atau padang rumput ni, satu kawasan yang mana kalau kambing, pengembala-pengembala kambing yang bawa kambing tu, kalau mereka lalu dekat dengan padang ragu ini, biasanya padang ragu ini dia akan menarik perhatian kambing tersebut. Kan? Sebab tu Nabi SAW kata, kalaulah pengembala-pengembala kambing ni lalu dekat dengan padang ragu ni, dia kena kontrol kambing dia. Kena berhati-hati. Mana kena jaga sungguh-sungguh kambing dia tu. Supaya kambing dia itu tidak terlepas masuk ke dalam kawasan larangan. Ada yang terjemah hima di situ mana kawasan larangan raja. Kawasan larangan dia panggil. Tak kira dah sama ada padang ragu ke ataupun apa saja kawasan. Biasa kawasan larangan raja ni kawasan yang sungguh cantik, indah, yang menjadi milik raja, yang tidak dibenarkan sesiapa saja untuk menembusi ataupun menceroboh kawasan tersebut. Termasuk kambing lah. Kalau kita andaikan kawasan larangan tersebut adalah kawasan padang ragu milik raja, jadi kambing-kambing yang dibawa oleh pengembala-pengembala kambing itu kena dikawal sungguh-sungguh supaya tidak terlepas. Kenapa? Sebab kalau kambing itu terlepas masuk dalam kawasan hima tersebut, kawasan raja tersebut, raja akan tangkap ataupun akan hukum pengembala kambing. Bukan hukum kambing, tidak. Hukum pengembala kambing. Nampak tak? Jadi, maksudnya bila pengembala kambing bersama dengan kambing-kambing dia tu, lalu dekat kawasan tersebut, dia kena berhati-hati, dia kena jaga sungguh-sungguh. Jaga sungguh-sungguh kambing tersebut. Supaya kambing tu tidak terlepas sehingga menceroboh masuk. Tengok. Tu hadis Nabi tu. Dalam hadis 40 pun Nabi SAW cerita. Kemudian Nabi SAW kata, apa panggil, ketahuilah himallahi maharimuhu, kawasan larangan Allah Subhanahu wa taala ataupun sempadan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah larangan-larangan dia ataupun perkara-perkara yang dia larang, dia haramkan dalam agama dia. Perkara-perkara yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan-larangan Allah yang ada dalam agama ini, dia bersifat seperti mana hima tadilah, seperti kawasan larangan tersebut. Mana satu perkara yang boleh menarik nafsu kita. Kambing tu macam nafsu. Kambing tu seumpama nafsu yang ada pada diri kita, yang minat sungguh-sungguh kepada larangan tersebut. Seperti mana Zulaikha lah. Dia minat ataupun mendorong dia tu untuk berzina dengan Yusuf. Jadi kalau tidak jaga nafsu tu, jadi kita kena jaga nafsu seperti mana pengembala kambing tu jaga kambing dia sungguh-sungguh. Kalau tidak, dia akan dihukum. Raja tidak hukum kambing tu. Raja akan hukum pengembala kambing. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak hukum nafsu. Allah Subhanahu wa taala hukum manusia tu yang ada padanya nafsu tu. Kenapa? Sebab ikut nafsu. Jadi kena jaga nafsu kita. Sungguh-sungguhlah. Seperti mana pengembala kambing tu kena jaga sungguh-sungguh kambing dia, supaya tidak menceroboh masuk kawasan larangan raja. Begitu juga kita ni kena jaga sungguh-sungguh nafsu kita supaya tidak ikut nafsu. Sebab kalau ikut nafsu, binasa kita. Nafsu tu nak ni kan. Kalau ikut nafsu ni, kita kata dia ikut nafsu ni bila kita tak patuh, tidak ikut agama tu lah. Jadi tidak ikut agama tu mana ikut nafsu lah. Itu yang saya selalu sebutnya. Ikut nafsu tu bukan berzina semata-mata, walaupun dalam kisah yang kita baca ni berkaitan dengan zina, tapi dia bukan bermaksud zina semata-mata. Ikut nafsu tu iaitu tidak ikut agama Allah. Sebab kita kena ikut agama Allah. Bila tidak ikut agama Allah, mana kita ikut apa dia? Ikut nafsu. Contoh, Allah perintah kepada kita solat. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita solat kerana kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, mana kita tidak ikut nafsu. Jadi orang yang tidak solat, orang tu mana dia ikut nafsu. Dia ikut nafsu dia lah.
Sebab nafsu dia tak mahu solat. Dan memang kalau kita tengok perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala tu memang nafsu tidak suka. Contoh, ibu-ibu agak apa ni? Tuan-tuan puan-puan datang ke sini kan. Kalau ikut sebenarnya tidak suka ni. Tak suka, kita suka nak tidur rehat kan. Kan. Jadi kalau nak datang ni nak mematuhi perintah Allah, nak ikut agama Allah Subhanahu Wa Taala, bertembung tu. Nak duduk dalam majlis ilmu ke, nak berada dalam majlis ilmu ke, ataupun nak tidur. Kalau ikut nafsu kita, sedap tidur lah tuan. Saya sendiri pun sedap tidur. Nak datang sini panah-panah. Kan? Tetapi kenapa? Nak menyempurnakan tuntutan agama. Tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena bertembung, kena lawan nafsu kita. Kena tahan nafsu kita. Ya lawan nafsu atau tahan nafsu. Dan ini salah satu cara untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Allah sebut dalam ayat lain, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia telah menahan dirinya daripada mengikuti nafsu dia. Tahan diri dia di dunia ni. Wa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggal dia selepas dia mati. Jadi tugas kita sekarang di dunia ini sebagai hamba Allah, kita kena buat apa yang Allah perintah pada kita. Allah perintah puasa, kita puasa. Allah Taala perintah keluar zakat, kita keluar zakat. Allah perintah bantu orang susah, kita bantu. Jadi apa yang kita lakukan dalam agama ni, itu adalah mengikuti agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak maksud kita telah menahan nafsu kita daripada kita mengikutinya. Barulah itu cara kita nak menyucikan. Ya. Tak apalah, kita sudah baca dalam kuliah sebelum ni. Kemudian apa berlaku? Apabila jelas kepada raja bahawasanya Yusuf tu memang tidak bersalah. Kan? Berada dalam penjara ketika itu, maka dia pun arahkan lagi pegawai dia untuk keluarkan Yusuf. Wa qala al-malik, berkata raja, ni ayat 54 kita baca ni. Wa qala al-malik, berkata raja Mesir lah, apabila dia telah mendapati Zulaikha telah mengaku bersalah, dan perempuan-perempuan kawan-kawan Zulaikha semua itu telah mengakui Yusuf tidak bersalah. Memang jelaslah Yusuf itu tidak bersalah, dan dia memang layak untuk keluar daripada penjara tersebut. Jadi dia berkata kepada pegawai dia, kan, wa qala al-maliku tuni bih, kamu panggil, bawa datang Yusuf itu kepada aku. Bawa datang Yusuf kepada aku. Ini dua ayat ni di antara ayat penting ni yang perlu kita perhati. Sebab apa? Sebab dua ayat ni kalau kita tidak perhati, boleh jadi kita akan jadi salah faham. Kan, salah faham. Dalam tafsir inilah. Sebab itulah pengajian tafsir Quran ni kita kena belajar dengan cara betul, kena berhati-hatilah, kena tadabbur lah, kena belajar, kena tadabbur. Sebab kalau kita tidak memerhatikan makna dia, tidak mentadabbur makna dia, ataupun kita tidak bertalaki dengan cara betul, boleh jadi Quran ni kita tidak faham atau salah faham. Kan? Tidak faham atau salah faham. Walaupun kita baca dah Quran. Kan? Tapi kita tak faham. Tak faham tak apa. Yang paling bahaya sekali adalah salah faham. Salah faham boleh menyesatkan. Kan? Boleh mengelirukan, boleh menyesatkan. Jadi di sini kita perhati, raja kata kepada pegawai dia, kamu panggil Yusuf, bawa keluar Yusuf daripada penjara, astakhlishu li nafsi. Aku nak pilih dia. Aku nak pilih dia menjadi menteri aku. Ya, menteri kabinet aku. Kita terjemah bahasa kita lah. Aku nak lantik dia, aku nak pilih dia, nak lantik dia menjadi menteri aku. Mana terus naik pangkat jadi menteri. Kan, terus naik pangkat. Penjara pun tak keluar lagi ni. Maknanya jawatan kerajaan menteri, jawatan menteri dalam kerajaan Mesir ni sudah diberikan kepada Yusuf. Sudah disediakan kepada Yusuf sebelum Yusuf keluar daripada penjara. Maksudnya ketika mana dia keluar daripada penjara itu, dia sudah diberi jawatan. Kan? Perkara ni kita kena faham. Kan? Sebab boleh jadi kita baca dua ayat ni, kita salah faham. Kita salah faham dengan erti kata, kita kata Yusuf tu minta jawatan. Sebab ada juga kita dengar sebahagian daripada asatizah lah, bila dia mengajar tafsir surah Yusuf dan dia baca ayat yang kita baca ni,
Dia buat kesimpulan, maknanya boleh minta jawatan. Jawatan-jawatan yang ada ni maksudnya boleh minta. Dalil dia di sini. Nabi Yusuf minta jawatan. Kan. Sedangkan kita kena ingat salah satu daripada kaedah tafsir, usul tafsir. Sebab dalam pengajian tafsir tu ada usul tafsir. Ya, usul tu makna tafsir tu dia kena berpandukan kepada usul tafsir yang sudah ditetapkan. Iaitu tafsir Quran ni dia mesti tidak bercanggah dengan Quran itu sendiri atau dengan hadis-hadis yang sahih. Dia mesti. Kalau kita tafsir Quran atau kita membuat kesimpulan, satu kesimpulan daripada Quran ini, kesimpulan itu bercanggah dengan ayat yang lain ataupun bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih, tafsiran tu kena tolak. Itu salah satu kaedah usul tafsir dia panggil. Tapi usul ni kita tidak belajar lah. Nak belajar usul ni, kalau kita belajar pengajian tafsir setiap hari, bolehlah kita belajar usulnya. Sekarang sebulan sekali tak boleh. Kita terus kepada tafsir Quran. Maknanya, kalau kita baca kisah Yusuf ni, kita kata Yusuf minta jawatan, jadi dia bercanggah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umat dia ini daripada minta jawatan. Daripada hadis yang sahih, Nabi kata siapa yang minta jawatan, Allah akan susahkan dia dengan jawatan tersebut. Bahaya. Buat jawatan ni satu amanah. Tak boleh minta jawatan. Itu umumlah. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi, ada satu bab Imam Nawawi dia tulis dalam bab tersebut, an-nahyu an su'alil anil imarah. An-nahyu an su'alil anis su'al anil imarah. Larangan daripada meminta kuasa ataupun jawatan. Larangan daripada meminta jawatan. Ini salah satu daripada agama lah, panduan agama. Jadi jangan minta jawatan. Jadi di sini adakah Nabi Yusuf minta jawatan? Tak ada. Kan? Cuma kalau kita nampak pun ayat seterusnya kan, dia kata kamu jadikan aku ini qala ja'alni ala khazainil ard. Kita baca dulu kan. Bila raja tu nak bagi jawatan kepada dia, dia pun kata kamu berikan kepada aku, kamu jadikan aku menteri kan, untuk mengurus takbir, perbendaharaan negara. Mana menteri kewangan lah. Dia minta supaya raja beri kepada dia jawatan yang dia ada kepakaran terhadap jawatan tersebut, iaitu dalam mengurus takbir kewangan negara. Jadi di sini kita tidak boleh faham Yusuf minta jawatan. Kan? Sebab jawatan ni sudah diberikan. Jawatan tu makna menteri sudah memberikan jawatan kepada dia. Cuma dia minta kan, kalau nak bagi jawatan kepada dia, bagi jawatan yang dia ada kelayakan. Itu syar'i. Mana itu boleh. Mana jawatan tu sudah ada. Tapi nak pegang jawatan apa? Jawatan yang kita layak untuk pegang. Tu kena faham. Jadi kalau kita tidak layak, tak boleh pegang jawatan tersebut. Sebab Nabi sebut dalam hadis, idza wussidal amri ila ghairi ahliha fantazil sa'ah. Apabila diserahkan sesuatu urusan bukan kepada ahli dia, maka kamu tunggukan kehancuran dia. Musnah. Sebab tu dalam nak memberi sesuatu jawatan ni, jadi kita kena pastikan jawatan tu kita berikan kepada orang yang layak untuk terima. Jadi berkaitan dengan kelayakan ini masing-masing tahu lah. Kan? Sebab contoh kita kata menteri itu satu jawatan dalam kerajaan. Tapi menteri yang ada ni, contohnya di tempat kita kan, menteri kewangan, menteri sukan, menteri belia, menteri apa semua, macam-macam menteri lah, pertanian ke apa semua. Itu bahagian-bahagian jawatan yang ada. Jadi untuk meminta jawatan yang layak untuk kita setelah mana diberi jawatan, itu boleh. Contohnya tuan-tuan diberi satu jawatan, diterima sebagai untuk bekerja dengan satu company, mana sudah diterima sebagai pekerja. Jadi tuan-tuan berhak untuk minta kepada majikan tuan-tuan, saya pakar dari sudut bendahari, dari sudut kewangan. Jadi kita boleh minta jawatan bendahari tersebut setelah mana kita sudah dapat diterima sebagai pekerja. Sebab kepakarannya ada pada kita, itu boleh. Tapi semata-mata jawatan, daripada kita tidak ada jawatan, kita nak minta jawatan tersebut, itu tidak boleh.
Ni. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam dia diberikan jawatan. Bukan dia minta jawatan. Ini perkara yang perlu kita faham. Takut-takut kita kata boleh minta jawatan. Kan? Tidak boleh. Jadi di sini dia kata astakhlisu li nafsi. Istakhlasa ni maksudnya aku nak pilih dia. Istimewalah. Maksudnya maknanya Yusuf Yusuf mendapat jawatan daripada pilihan raja. Kan? Mana raja pilih dia. Raja yang angkat dia menjadi menteri ketika itu. Boleh jadi orang lain itu berebut jawatan kan. Tapi dia ni jawatan yang diberikan kepada dia. Kemudian apabila Nabi Yusuf keluar daripada penjara, ketika ni dia keluarlah. Dia keluar daripada penjara dan dia berjumpa dengan raja tersebut. Dan ketika itu dia bercakaplah dengan raja. Falamma kallamahu. Apabila raja tu bercakap dengan dia ataupun dia bercakap dengan raja tersebut. Mana bila dia keluar daripada penjara terus dia berjumpa dengan raja. Dia tak berjumpa dengan Zulaikha. Tak perlu berjumpa dah. Sebab sekarang ni dia berurusan dengan raja. Jadi apabila dia bercakap dengan bersembang-sembang dengan raja ketika itu, raja pun bagi tahu kepada dia, innaka liyawma ladaina, sesungguhnya kamu pada hari ni, hari yang kamu keluar daripada penjara ni, dalam kerajaan Mesir ni, ladaina dalam kerajaan Mesir ni, sesungguhnya kamu pada hari ini dalam kerajaan Mesir ni makinun amin, seorang yang berjawatan, yang amanah. Maksudnya kamu seorang yang sudah ada jawatan dah. Maksudnya kalau dalam bahasa kita, kamu sekarang ni jadi menteri ya. Kan? Kamu sekarang ni sudah dilantik menjadi menteri. Menteri apa? Menteri apa ketika ini? Raja tidak tetapkan. Tetapi raja sudah memberi watikah pelantikan kepada Yusuf, menaikkan Yusuf daripada banduan penjara jadi menteri di Mesir ketika ini. Masya-Allah. Ini anugerah Allah pada Yusuf alaihissalam. Kemudian apabila Nabi Yusuf alaihissalam mendapati dia dipilih oleh raja, dia sudah diberikan jawatan menteri dalam kerajaan Mesir ni. Jadi menteri itu banyak sebagaimana kita maklum tadi lah. Menteri itu, menteri ni, macam-macam menteri ada. Kan? Macam-macam menteri ada. Jadi menteri apa yang ada tu kita tidak tahulah. Kan? Kalau ni dengan kita tahulah. Tetapi di Mesir pun sama juga ketika ini. Jadi berapa banyak menteri kementerian yang kita yang ada di Mesir ketika itu tidak penting. Yang penting Yusuf alaihissalam minta kepada raja jawatan yang sudah diberikan ini, berikan kepada dia jawatan yang dia layak untuk dia menguruskannya. Itu apa dia? Di sini dia minta. Jadi permintaan Yusuf terhadap jawatan yang sudah diberikan kepada dia yang layak untuk dia pegang. Kalau jawatan itu tidak ada, ataupun kalau ada orang yang lebih layak daripada dia, kena serah kepada dia. Itu kaedah dia. Kan? Lepas tu kita, kalau kita dapati ada orang yang lebih layak daripada kita, kita kena serah kepada dia. Itu orang amanahnya. Dia bukan nak berebut jawatan nampak pada gaji semata-mata. Itu tidak. Sebab amanah ni, tuan-tuan sekalian. Amanah ni, kalau orang faham, amanah. Jawatan ni salah satu amanah lah. Dia berat. Amanah tu dia bersifat berat. Beban. Satu bebanan. Sebab tu orang yang faham amanah, dia tak mahu ni. Orang yang faham tentang amanah ni, tentang jawatan ni, dia tidak akan berebut jawatan. Yang berebut jawatan ni adalah orang yang tak faham. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal, fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan. Sesungguhnya kami telah offer, kami telah tawarkan kepada langit, bumi dan juga gunung, tiga makhluk yang kuat ni. Kan? Amanah. Kami telah tawarkan amanah. Amanah. Allah Ta'ala guna lafaz amanah. Amanah situ makna agama lah. Makna agama sebagai satu amanah pada kita ni. Amanah. Tapi Allah guna perkataan amanah tu. Nak memberi makna semua amanah di dunia ni. Tak kira. Jadi amanah ni beban dia, berat dia, sehingga langit dan juga bumi ni serta gunung-gunung enggan untuk menerima amanah tersebut. Tak mahu terima. Wa ashfaqna minha, dan gerung mereka ini untuk menerimanya. Takut mereka. Takut mereka untuk menerimanya. Fa abaina an yahmilna wa ashfaqna minha, enggan mereka untuk menerima dan gerung mereka untuk menerimanya.
wa hamalaha al-insan. Akan tetapi manusia sanggup terima amanah tersebut. Kan? Mana nak bagi tahu berat tu amanah. Sebab tu Nabi kata siapa yang berebut minta jawatan sedangkan dia tidak ada kelayakan. Hak lebih-lebih lagi tidak ada kelayakan. Dia minta. Kan? Nabi sebut dalam hadis Allah akan susahkan dia dengan jawatan tersebut. Susahkan dia tu banyak perkara lah maksud. Sama ada dengan jawatan tersebut kehidupan di dunia jadi susah. Pertama. Yang kedua, susah kehidupan dia di hari akhirat. Sebab apa? Sebab dia tak dapat sempurnakan amanah tersebut. Dia tak dapat sempurnakan. Bila tak dapat sempurnakan, habis di hari akhirat. Manusia tidak akan selamat di hari akhirat nanti. Dengan amanah. Main-main dengan amanah ni. Sebab tu gerung manusia ni untuk terima amanah. Orang yang faham lah. Bagi orang yang tak faham, dia berebut lah. Sebab dia nampak duit kan. Nampak gaji, nampak tu. Dia nampak semua tu. Tapi Nabi sebut kalau seseorang tu diberikan amanah dalam keadaan dia tidak mahu. Dia diberikan satu jawatan, dia tidak mahu. Allah akan tolong dia. Allah akan tolong dia. Allah akan bersama dengan dia. Bila Allah Ta'ala tolong dia, Allah bersama dengan dia. Jadi segala urusan dia, walaupun dia diberikan dalam keadaan dia tak mahu, tapi dia diberikan juga. Kan? Mana dia, Allah, urusan dia akan jadi mudah lah sebab Allah akan tolong dia. Bantu dia. Dan Allah maafkan segala kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam tugasan tersebut, tanggungjawab tersebut. Jadi di sini, Nabi Yusuf dia minta ni. Di sini dia minta ij'alni, kamu jadikan aku, mana berikan jawatan kepada aku ala khazainil ard. Ya. Untuk mengurus takbir khazanah kerajaan Mesir. Kan? Khazain itu makna perbendaharaan. Khazanah ataupun perbendaharaan negeri Mesir. Atau kita dalam bahasa teknologi kita sekarang ni, zaman kita sekarang ni, kita sebut sebagai menteri kewangan lah. Kita cuma sebagai menteri kewangan. Maksud menteri yang mengurus perbendaharaan negara. Ulama tafsir kata kenapa dia ada kemahiran dalam pengurusan pentadbiran negara ni? Sebab ayah angkat dia sebelum ni, tuan dia pun, suami Zulaikha tu dia sebagai menteri kewangan. Jadi dia telah banyak belajar tentang pengurusan pentadbiran kewangan ini daripada tuan dia tu lah. Sebab dia pekerja, dia orang suruhan. Kan? Jadi banyak kita kata sebut sebagai ayah angkat dia lah. Ayah angkat dia tu, suami Zulaikha telah suruh dia untuk membantu urusan urusan kerja dia. Sebab dia bukan hidup satu hari dua hari ni, bukan sebulan dua bulan, berpuluh tahun. Sekian lama dia berada bersama dengan keluarga Zulaikha ni. Jadi sudah tentu ilmu-ilmu berkaitan dengan pentadbiran negara itu, walaupun dia tidak sebagai menteri kan, kita kata PA lah, PA. Kan, dia dapat tahu. Jadi dia ada maklumat. Dia tahu cara. Ya. Ada kawan kita seorang. Dia tak sekolah pun. Dia tidak sekolah. Tak pandai pun belajar. Tapi dia selalu bersama dengan seorang engineer. Seorang engineer. Lama. Kawan dia jugalah. Sampai satu tahap, dia sentiasa membantu engineer ni, seorang engineer ni. Sampai satu tahap engineer ni boleh suruh projek pada dia. Dia pandai baca pelan, dia pandai tu, dia pandai ni. Bukan kerana dia belajar di sekolah, dia tak belajar pun. Tak sekolah pun. Tetapi dia lama. Kan? Lama. Jadi dia tahu baca pelan. Dia tahu selok-belok construction. Akhir sekali, kan, engineer telah serahkan projek. Mana jadi ketua projek pula. Kan? Maknanya boleh berlaku seperti itu. Boleh berlaku. Maknanya ilmu dari sudut praktikal ni kadang-kadang tidak diperolehi dengan cara kita belajar di sekolah tu, tidak. Kita kebersamaan kita dengan orang yang mahir. Walaupun kita tidak sekolah, tapi kita bersama dengan dia lama dah. Lama kelamaan pun kita akan jadi pandai jugalah. Ini salah satu ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf AS. Bukan dari sudut wahyu saja. Wahyu itu untuk memandu manusia dari sudut agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kehidupan Yusuf di dunia ni, Allah juga memberikan ilmu kepada Yusuf dari sudut dari sudut urusan dunia ni, dengan cara mendekatkan Yusuf dengan menteri kewangan ketika itu. Jadi adalah ulama tafsir kata oleh kerana kemahiran Yusuf ketika ini dari sudut mengurus takbir kerajaan perbendaharaan negara, yang ulama tafsir kata
Ketika itu ayah angkat dia ni dilucutkan jawatan, dia tu diangkat. Kan? Jadi dia menggantikan tempat suami Zulaikha ketika itu. Ni ya. Ini kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba. Sebab apa? Sebab jawatan kuasa pemerintahan ni milik dia semua. Dia boleh bagi pada sesiapa sahaja. Kan? Dia boleh bagi pada siapa saja. Ya? Yang dia kehendaki. Boleh jadi yang sebelum ni kita anggap orang bawahan, tiba-tiba dia jadi ketua kita. Ada? Kan? Ada tu. Kan? Saya pernah kenal seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ya. Sebelum ni dia bekerja sebagai PA lah. Kepada ketua dia kan, ketua pegawai dia. Akhir sekali dia ni jadi naik jadi lebih tinggi lagi daripada ketua dia. Kan, lebih tinggi lagi. Sehingga ketua dia sebelum dia arahkan dia, ketua dia pula kena patuh kepada, kena ikut arahan dia. Kenapa? Nak bagi tahu jawatan ni milik sesiapa sahaja. Ya. Jadi boleh jadi orang yang kita pandang rendah ni untuk satu ketika orang yang kita pandang rendah tu kemudian dia lebih tinggi daripada kita. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak zahirkan abang-abang Yusuf sebelum nikah memandang rendah kepada Yusuf. Ya, sehingga mereka pinggir Yusuf, mereka pinggirkan Yusuf, mereka buang Yusuf, mereka campur Nabi Yusuf AS sebelum ni. Ya. Akhir sekali tengok orang yang mereka pinggirkan, orang yang mereka pandang rendah, ya, mereka halau, mereka usir, ya, orang tersebut kemudian jadi menteri. Yang mana mereka semua ni pula sujud kepada Yusuf ni. Di sini isyarat kepada kehidupan kita ni lah. Jangan takut. Kadang-kadang manusia hina kita, manusia caci kita, manusia maki kita. Dan saya sudah bagi tahu dah sebelum ni, kan, surah Yusuf ni, kisah Yusuf antara kisah yang Nabi SAW ini sentiasa baca di Mekah ni. Sebagai satu isyarat. Sebab Nabi SAW menghadapi, ya, peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Yusuf AS ni. Bagaimana peristiwa yang berlaku pada Yusuf juga berlaku pada Nabi SAW. Kita tengok di Mekah kan, bagaimana keadaan Nabi SAW di kota Mekah. Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi dipandang rendah, kan? Dipandang hina. Nabi tidak hina, tapi cuma dipandang hina, kan? Diusir sampai satu tahap Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ya, penduduk Mekah itu nak penjarakan Nabi, nak usir Nabi SAW dan nak bunuh Nabi SAW. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat wahai Muhammad, kan, orang-orang kafir itu sebelum ni mereka pernah adakan perancangan untuk menangkap kamu, untuk membunuh kamu dan untuk mengusir kamu daripada kota Mekah. Tengok. Sebab mereka memandang rendah pada Nabi SAW. Ya. Akhir sekali tengok kemudiannya selepas tu apa berlaku? Nabi SAW diangkat oleh Allah menjadi pemerintah di Madinah. Kan? Di Mekah Nabi SAW tidak ada pengikut. Di Madinah tengok berapa ramai Nabi SAW, pengikut-pengikut Nabi SAW. Dari kalangan golongan muhajirin dan juga ansar yang sanggup hidup mati. Kan? Maknanya Allah datangkan ini sebagai pembantu Nabi yang bersama dengan Nabi SAW. Allah Ta'ala cerita dalam Quran ni, Allah telah memberi bantuan kepada Nabi SAW dengan mendatangkan manusia-manusia yang lembut hatinya untuk terima ajaran Nabi dan sanggup untuk mati untuk Nabi SAW. Walaupun di kota Mekah ketika itu Nabi dihina, Nabi dicaci. Begitu juga kita ni, dalam kehidupan kita ni, jangan takut kepada cacian, makian manusia ni. Ni ya. Boleh jadi satu ketika nanti Allah angkat kedudukan kita. Dan ini juga memberi peringatan kepada kita, jangan memandang hina kepada seseorang. Kan? Jangan mencaci seseorang. Sebab tu dalam ajaran kita mana ada Nabi ajar kita untuk caci manusia, memandang rendah kepada manusia. Tak ada. Tidak ada, itu bukan daripada ajaran Islam. Kan? Kenapa? Sebab kita tidak tahu. Boleh jadi orang yang kita caci, orang kita maki ni, satu masa nanti dia lebih tinggi kedudukan daripada kita. Di sini Allah Ta'ala letakkan kisah. Maknanya apa yang Allah Ta'ala pelakukan kepada Yusuf ini, Allah juga berkuasa untuk pelaku kepada hamba-hamba dia yang lain. Bukan nak bagi tahu ini untuk Yusuf saja, tidak. Ya, ini nak bagi tahu Allah berkuasa. Apa yang Allah Ta'ala cerita pada kita dalam kisah Yusuf ni, Allah nak bagi tahu pada kita, Allah berkuasa. Ya. Untuk meninggikan darjat seseorang ataupun merendahkan seseorang. Ni ya. Ataupun yang pada peringkat awalnya manusia itu dipandang mulia, kemudian Allah jadikan dia itu dipandang hina. Kan?
pengakhiran dia tu dipandang hina, dipandang rendah. Ni tak apalah. Jadi Nabi Yusuf kata, kenapa dia minta jawatan menteri ni? Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku ini mampu untuk menjaga. Hafiz sini maksudnya mampu untuk menjaga perbendaharaan negara. Kenapa jaga? Sebab dia amanah. Kan? Dia amanah. Dan amanah Yusuf ni kita boleh tengok dah. Ni dalam kisah-kisah sebelum ni. Amanah ni makna orang yang menjaga. Itu makna amanah. Amanah orang yang menjaga. Menjaga apa dia? Menjaga diri dia untuk tidak khianat. Itu makna amanah. Kan? Dan ayat kita baca juga adalah panduan dalam jawatan. Sama ada kita yang nak memiliki jawatan atau majikan untuk memberi jawatan kepada seseorang. Jadi dalam nak memiliki satu jawatan ataupun nak memberi jawatan kepada seseorang bagi majikan, kalau tuan-tuan sebagai majikan, ayat-ayat seperti ini menjadi panduan. Dua perkara penting. Pertama, amanah. Yang kedua, alim. Alim tu maksudnya pakar ataupun betul-betul mengetahui tentang jawatan tersebut. Kan? Kalau kata bendahari, kan, dia tahu nak menguruskan kewangan dan dia amanah dalam memegang jawatan tersebut. Baru kita boleh bagi jawatan kepada orang tersebut. Kalau tidak ada salah satu, kan, jawatan ini tidak boleh diberikan, atau kalau diberikan juga akan berlaku kerosakan. Jadi kena cari dua. Satu, kena cari orang yang amanah, dan yang kedua kena cari orang yang pakar. Kalau amanah saja, tidak pakar, rosak juga. Dia memang amanah. Amanah, Masya Allah. Tapi matematik pun tak pandai. nak bagi jawatan benda ni, matematik pun tak pandai. Okay. Nak tambah tolak pun tidak pandai. Darat bahagi pun tidak pandai. Jadi macam mana nak uruskan kewangan? Walaupun dia amanah. Jadi tentu sekali kita perlu kepada orang yang pakar. Ya. Macam zaman kita sekarang ni nak tengok kepakaran, tengok dari sudut CJ tu lah. Kan, CJ. Yang ni pakar dari sudut apa? Ini ekonomi. Ini dari sudut, tak kira lah masing-masing. Ini kepakaran. Sebab masing-masing manusia ni dia tidak sama. Ada manusia dia kepakaran dia dari sudut ni. Kan? Ada manusia kepakaran dari sudut ni. Jadi berikan jawatan yang ada kepakaran. Macam Nabi Yusuf, dia kepakaran dia sudut mentadbir urus kewangan. Jadi sekarang ni kadang-kadang kita pelik ni kan. Kan? Tiba-tiba jadi dapat jawatan ni. Padahal dia apa kepakaran dia? Tak boleh. Jadi kalau nak diberikan kepada kita jawatan tersebut, kita kena tolak. Saya tidak pakar. Saya tidak boleh memegang jawatan ini. Sebab saya tidak ada kebolehan. Kemahiran. Selain daripada surah ni, ada dalam suratul Qasas, kalau tuan-tuan rajin baca. Nabi Syuaib ada anak perempuan Nabi Syuaib. Anak perempuan Nabi Syuaib, dia bagi tahu kepada ayah dia supaya ayah dia lantik Musa AS, mana berikan jawatan, berikan pekerjaan kepada Musa. Kan? Dia kata, ya abati istajir. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ni perkataan siapa ni? Perkataan anak perempuan Nabi Syuaib. Dia bagi tahu kepada Nabi Syuaib. Dia kata, ayah, ambillah Musa itu bekerja dengan kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau nak ambil dia bekerja adalah, kan, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Dia ada kekuatan dan dia orang yang amanah. Ni di sini dalam surah Yusuf. Maksudnya kekuatan, dia ada kebolehan. Nak jaga kambing-kambing, nak jaga pertanian ketika itu. Kalau tidak ada kekuatan, mana boleh bagi jawatan kepada dia. Kan? Dan dia amanah. Begitu juga dalam surah An-Naml. Dalam surah An-Naml ada kisah Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman AS satu ketika dia mintanya, siapa dia di kalangan menteri-menteri dia ini yang dapat membawa singgahsana Bilqis daripada Sabak, negeri Yaman sana, ke Palestin. Okay? Nabi Sulaiman dia kata, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di kalangan kamu ini yang dapat membawa singgahsana Bilqis, kan, sebelum mereka sampai kepada aku menghendaki singgahsana dia itu ada depan mata aku. Kan? Kemudian berkata Ifrit, seorang jin. Qala ifritum minal jin. Berkata Ifrit dari kalangan jin. Perkataan Ifrit ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, menjadi panduan kepada kita. Ifrit kata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, aku dapat membawa singgahsana Bilqis itu sebelum kamu bangkit daripada majlis kamu. Sebelum selesai majlis ni.
Kan? Qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sesungguhnya aku untuk berbuat sedemikian, aku ada kekuatan dan aku amanah. Apa? Maksudnya apa dia? Maksudnya aku ada kekuatan untuk bawa singgasana Bilqis daripada negeri Sabak ke Palestin sebelum kamu selesai majlis. Dan aku amanah. Maksudnya aku tidak ubah suai sikit pun singgasana Bilqis. Sebab boleh jadi kalau dia tidak amanah, nak boleh kau sampai daripada Yaman ke Palestin ni, boleh jadi Ifrit itu dia ubah macam-macam dah. Kan? Sebab apa? Sebab tidak amanah. Kan? Dia ubah. Jadi bila sampai tu menyebabkan singgasana tu tidak sama. Ini orang tidak amanah. Sebab tu kadang-kadang kita jangan pelik tu kan. Contohnya, kerajaan dah bagi peruntukan 30 juta. 30 bilion. Itu peruntukan. Tapi bila sampai ke bawah ni, berapa? 10 bilion aja. Mana 20 bilion lagi? Mana? Sebab dia orang tidak amanah dia ni. Walaupun dia ada kepakaran, tapi amanah tidak ada. Rosak. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, kan, apabila diberikan sesuatu urusan kepada tidak ahli ataupun tidak amanah, fantadris, kamu tengok saja kehancuran, binasa. Urusan itu akan binasa dan manusia yang pegang urusan itu pun akan binasa juga. Ini panduan penting. Kan? Jadi kepakaran dan juga amanah ini adalah dua asas pokok dalam memegang sesuatu jawatan. Sama ada kita sendiri ataupun majikan nak memberi jawatan kepada seseorang. Cuma dari sudut ukuran amanah ni kita payah sebenarnya nak ukur, tetapi kita boleh soal selidik lah kan. Bagaimana solat dia, kan? Bagaimana peribadi dia ke? Biasanya solat lah, ya. Ya, biasa kalau orang yang tak jaga solat ni hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala rosak. Ya. Jadi dia akan mudah nak merosakkan hubungan dengan urusan-urusan dengan makhluk ni lah. Walau bagaimanapun ini terpulang pada masing-masing lah. Cuma Allah bagi panduan pada kita dalam Quran. Ya, orang yang amanah itu, amanah juga kepakaran. Ya, barulah sempurna jawatan tersebut. Ya. Tak apalah. Ataupun kita yang sudah memegang jawatan ini, kita usahalah untuk menjadi pakar dalam bidang yang kita miliki tersebut dan kita cuba amanah ya terhadap jawatan tersebut. Barulah ada kejayaan ya terhadap tugas ataupun pekerjaan yang kita laksanakan dalam jawatan kita tu. Ya. Jadi tak apalah, kita berhenti setakat ini insya-Allah ayat 55 surah Yusuf. Dan kita akan sambunglah dalam kuliah akan datang insya-Allah. Sekian saja untuk hari ini ataupun petang ni. Sehingga kita berjumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.